Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan ta'lim kita fi hadhihi lailatul mubarakah bi qira'ati ummul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wila wahdina siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau Diri Jumaat, tuan-tuan guru, asatizah al-kurama wal muhtarimin, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita merafakkan syukur pada malam yang dipenuhi dengan keberkatan, dan kita telah pun masuk Hijriah yang baharu 1443 Hijrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia dan anugerahnya. Dan alhamdulillah dapat lagi kita bersama pada malam ni untuk meneruskan kuliah kita dalam keadaan norma baru sampai hujung tahun. Lepas itu wallahu alam. Kalau disambung, sambunglah. Kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bala dan musibah yang menimpa kepada umat akhir zaman. Jadi sebagaimana yang telah kita lalui kuliah kita pada minggu sudah, hari ini kita akan habiskan dahulu, orang kata berkaitan dengan nak panaskan enjin untuk belajar muzakarah bersama berkaitan dengan huru-hara hari kiamat ini, yang kita ambil daripada tafsir surah Al-Ma'idah, supaya kita dapat gambaran yang lebih luas, kefahaman yang cukup jelas, terang kenapa kita perlu faham tajuk huru-hara hari kiamat. Kerana kitab yang telah disusun oleh Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain itu yang kita bincang hampir 600 pada minggu sudah, dan kita cuba lihat satu-satu, bukan untuk disimpan ilmu ini, tetapi untuk kita amalkan bersama dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak terlalu paranoid istilahnya dengan perkataan konspirasi hari kiamat, tetapi berdasarkan dalil-dalil, hujah-hujah, keterangan-keterangan yang kita ambil daripada al-ayatul Quraniyah dan juga al-ahadithun nabawiyah al-mutahhirah. Dia sumbernya dua itu sahaja. Cuma mungkin ada perbezaan daripada seorang ustaz dengan ustaz yang lain, seorang penceramah dengan penceramah yang lain, pendekatan yang mereka bawa untuk memahamkan kita tajuk yang berkaitan dengan huru-hara hari kiamat. Kita cuba ambil istilahnya cara sederhana sebagaimana yang perlu kita fahami berdasarkan susunan tajuk yang telah disusun oleh Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala anhu. Jadi hari ini kita teruskan lagi daripada surah Al-Ma'idah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Baik tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hujung bulan ni kita akan teruskan lagi kuliah kita tajuk kitab huru-hara hari kiamat. Hari ini saya insya-Allah dengan izin Allah kita sama-sama lihat di mana keperluan kita untuk memahami al-fitan fi yaumil qiyamah, ataupun
tajuk-tajuk berkaitan dengan huru-hara hari kiamat ni. Kerana Imam Ibn Katsir dalam kitabnya tidak terhenti pada asyratul qiyamah sahaja, tanda-tanda kiamat saja, tidak. Sebagaimana yang telah kita lalui, beliau juga telah menyusun sehinggalah pengakhir kitabnya itu Al-Jannah wa Ahwaluha, jannah, syurga dan hal yang berkaitan dengannya, ahlinya, ahli-ahli syurga tu siapa dia, hal keadaan syurga itu macam mana, dan demikian juga an-naru wa ahwaluha, dan neraka dan hal keadaan yang berkaitan dengannya, dan juga ahli-ahli yang dilemparkan ke dalam nar jahannam. Jadi kita tidak terhenti pada sekadar tajuk huru-hara hari kiamat ataupun tanda-tanda yang membawa kepada kiamat ataupun waktu kehancuran alam dan isi kandungannya. Juga tidak terhenti pada yaumul mahsyar, pada hari mahsyar. Tidak juga terhenti pada yaumul hasy, dihimpunkan manusia keseluruhannya. Bahkan memanjang kisah yang telah disusun oleh Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala anhu, sehinggalah al-jannah wan nar. Jadi dalam surah Al-Maidah ni, Allah Subhanahu wa taala berkata dan berfirman, pada hari yang diturunkan ayat ni, kita dah muzakarah pada sesi kuliah yang terdahulu, iaitu Hajjatul Wida'. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan akmaltu, iaitu kembali kepada Allah lafzul jalalah. Allah telah menyempurnakan bagi kamu, iaitu kepada orang Islam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang hadir pada waktu tersebut, yang bilangannya dikatakan melebihi 120,000 lebih. Dan ada di kalangan para ulama menghuraikan bilangan para sahabat ni 124,000. Kenapa 124,000? Ada yang mengatakan bilangan para sahabat itu menyamai bilangan para nubuwah yang diutuskan oleh Allah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar pendapat para ulama yang menyamakan bilangan para sahabat itu menyamai bilangan para nabi yang diutuskan. Hakikat sebenarnya mungkin lebih daripada itu bilangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir juga pada Hajjatul Wida' itu jumlahnya ramai. Itu belum lagi ambil kira yang berada di Taif, belum lagi yang mengambil kira yang berada di tempat-tempat lain, ataupun sirar sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, lakum kembali pada awal ayat ini diturunkan kepada para sahabat al-muslimun al-mu'minun yang hadir pada waktu ayat ini diturunkan. Jadi kita juga terpakai lakum, kepada kamu, hai orang-orang muslim, umum, tak kiralah Arab ke, Quraisy ke, ataupun yang bukan berbangsa Arab Quraisy sekalipun. Kerana kita lah orang Melayu. Ini juga satu masalah bagi orang-orang yang bukan berbangsa Arab. Kalau dikatakan kamu tu orang Islam, dia rasa orang Islam Arab je. Orang Melayu tak termasuk. Tidak, kita termasuk juga dalam apa juga khitab, ayat-ayat yang ditujukan kepada orang Arab. Kita Muslim, mukmin termasuk dalam ayat tersebut. Contoh dalam bab puasa lah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kalau ikut asal ayat itu, kum itu kembali kepada orang Muslim Arab Quraisy pada zaman tersebut. Jadi diumumkan, ni kata lafaz khusus tapi maknanya umum, terpakai juga kepada seluruh orang Islam sepanjang zaman. Ini satu kaedah untuk kita beramal dengan amalan ajaran Islam, tuan-tuan. Kita merasakan, kita bawa diri kita merasakan ayat itu juga ditujukan kepada kita. Kalau kita tak bawa rasa demikian,
maka kita akan lalai untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni istilahnya, bagi orang-orang yang dah berumur macam kita ni, bila baca Quran itu jangan sekadar kita menekankan, bukan kata salah, dengan tajwidnya kita tekankan, dengan taranumnya kita tekankan, dengan makhrajul huruf kita tekankan, dengan sifatnya, masya-Allah hebat. Lepas seorang satu guru kita bertalaqi musyafahah, bagus, tapi makna sampai sudah tak tahu, tak boleh juga. Naikkan maqam kita. Kita biasa dengar tambah minta maaf kalau muslimat, cukup rajin bertalaqi musyafahah mengaji Quran ni. Sampai kalau salah sikit pun dia kata dah macam batal pula. Bukan batal sembahyang, batal bacaan itu dah. Itu bagus. Tapi naikkan maqam, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, memahami. Walaupun tak kesemuanya kita faham, kita jangan tinggalkan sebahagian daripada makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Kalau tak faham kaedahnya, talaqilah. Macam mana tuan-tuan dan puan bertalaqi, berjumpa, cari para asatidah yang boleh membimbing kita untuk menerangkan ma'anil mufradat al-ayatul Quraniyah. Terangkan satu supaya kita rasa ayat ni juga ditujukan kepada kita. Sebab itu bagi orang yang boleh bahasa Arab, waktu PKP baru ni kan semua tadarus bulan puasa istilahnya. Bagi yang faham bahasa Arab, dia tengok makna tu, dia baca, dia dah boleh faham sikit-sikit lah. Bagi kita ni duk tekan jugalah idgham al-ghunnah, idgham bil-ghunnah, tak habis-habis ayat Qurannya. Itu je. Makna langsung kita tinggalkan. Jangan tuan-tuan. Kalau tahun sudah, mana puasa tahun sudah, hijrah tahun sudah, kita dah boleh khatam, tahun ni naikkan lagi maqam kita untuk faham. Walaupun bukan sampai tahap tadabbur istilahnya, faham makna-makna ayat Quran pun dah cukup sonok. Saya ingat tuan guru saya masa kita belajar satu masa dulu, Syekh Abdul Hamid, Syekh Osman Al-Bayyuri Al-Banjari, kata dia. Apa kata dia? Saya baca ini Quran macam baca buku sejarah tu. Saya duk fikir sekolah rendah, sekolah menengah, kata 1 2 3, baca Quran macam baca buku sejarah tu. Kita tak ada lagi kefahaman masa tersebut. Tapi bila kita dah boleh sikit-sikit bahasa, baru kita faham bahawa baca Al-Quran ni bukan sekadar kita membaca dengan taranumnya, bukan sekadar dengan tajwidnya. Ya, itu betul tuntutannya. Juga bermaksud memahami Al-Quran itu ialah kita faham makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Cuba tuan-tuan, baru sonok kita membaca Al-Quranul Karim. Tapi dalam surah Al-Fatihah jangan pula Alhamdulillah, apa pula mana Alhamdulillah. Jangan tuan, tak habis kita baca Fatihah tuan. Imam dah sujud, kita tak habis-habis lagi Fatihahnya. Jangan ya. Di maknanya belajarlah untuk memahami ma'anil mufradat ayat-ayat Al-Quran itu. Baru ada rasa kita seronok belajar ilmu agama ni. Jangan harapkan sangat asatidah untuk menghuraikan semua makna ayat-ayat Al-Quran. Dah. Kita kena buat usaha. Kalau dengan ilmu akidahnya, dalilnya ini, belajar makna dia. Ilmu fiqah, kita cukup seronok belajar ilmu fiqah. Tambah kalau bab sembahyang tak habis-habis, bab sembahyang sedangkan banyak lagi bab-bab lain. Tengok maknanya, dalilnya itu, difahamkan makna-makna dan dalil-dalilnya itu sama ada diambil daripada Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada hari ini, kata Allah Taala, aku telah sempurnakan bagi kamu, iaitu orang-orang Islam, tak kira zaman bila, termasuk kita, dinakum, agama kamu. Ini agama apa? Wahwa al-Islam, iaitulah agama Islam. Bukannya agama-agama lain, bukannya agama Nasrani, bukannya agama Yahudi. Bahkan dengan datangnya agama Islam, maka syiar yang ada pada agama Yahudi dan Nasrani dimansuhkan, dibatalkan, dah tak terpakai. Ajaran yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani dah lagi tidak boleh digunakan dengan datangnya agama Islam. Itu makna sempurna, tuan-tuan. Kan minggu sudah kita dah lihat bagaimana hukum hakam yang ada dalam agama, dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu tak sempurna
maka Islam itu yang menyempurnakan. Adakah makna tidak sempurna itu maknanya langsung tidak terpakai? Ya, dalam keadaan waktu dulu terpakai, tapi sekarang dah tak boleh. Ia hanya sesuai pada zaman kitab itu diturunkan untuk kaum itu pada waktu yang tertentu sahaja, habis. Sebab itu bila datangnya agama Islam, dalam satu riwayat hadis yang pernah sampai kita baca ya, seorang sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," mafhum hadis, adakah kalau ditakdirkan, takdir contohlah maknanya, kalau Nabi Musa AS itu masih lagi hidup, adakah engkau benarkan dia membaca kitab Taurat dan beramal dengannya? Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau ditakdirkan Nabi Musa AS masih lagi hidup sekarang, zaman tersebut, maka akan kuperintahkan dia membaca Al-Quran dan meninggalkan Taurat. Maknanya kitab itu, Taurat, Zabur dan Injil, dia sempurna zaman tersebut, tapi tidak sempurna dengan umat akhir zaman. Kitab Taurat, Zabur dan Injil sesuai untuk hukum halal, haram, akidah, akhlaknya pada zaman tersebut, dah tak sempurna dengan turunnya Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau kita lihat berkaitan dengan ilmu agama Islam yang dikatakan sempurna, yang minggu sudah kita dah lihat, yang dikatakan sempurna berkaitan dengan kisah-kisah ukhrawiyah, yang berkaitan dengan ketauhidan. Kita lihat, bila kita belajar agama yang tuan, dia ada 3 tajuk besar utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama berkaitan dengan ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Dalam bab akidah ada 3 tajuk besar yang ada di dalam, dipanggil isi kandungan ataupun tajuk-tajuk, konten muhtawiyat yang berkaitan dengan ilmu akidah, yang juga dikenali dengan ilmu usuluddin, juga dikenali dengan ilmu iman, juga dikenali dengan ilmu fiqhul akbar. Ini nama-nama istilah. Kalau bagi yang kita belajar ilmu akidah ni, dia ada pun nama, tak kisahlah sama ada ilmu tauhid ke, ilmu akidah ke, ilmu iman ke, ilmu usuluddin ke, ilmu fiqhul akbar ke, dia ada 3 tajuk besar yang terkandung di dalamnya. Yang pertama berkaitan dengan ketuhanan, al-uluhiyah. Ini tajuk yang pertama besar dia, nak kata sempurnanya agama Islam tu. Daripada istilahnya berkaitan dengan, kalau kita belajar sifat istilahnya, sifat-sifat ketuhanan itu yang kata nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah itu, sempurnanya situ, ada situ segala-galanya. Kalau zaman dahulu keberengkalian tidak sampai ke tahap yang ada sekarang ni, ada. Sebab nabi-nabi dan para rasul yang terdahulu asyik menceritakan kepada kaum mereka kembali menyembah Tuhan yang sebenarnya. Jadi macam mana nak ceritakan yang dikatakan walillahil asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dengan 99 nama yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu dan yang seumpama dengannya. Itu baru tentang ketuhanan. Begitu juga tentang kenabian. Tidak sesempurna sebagaimana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bermulanya dengan Nabi Adam dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman umat yang terdahulu terhenti sekadar Nabi dan Rasul yang diutuskan pada zaman tersebut. Nabi-Nabi yang datang kemudiannya ada yang disebut dan ramai yang tidak disebut. Kalau disebutkan tak ramai yang akan tahu. Berbeza dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan. Semua para Rasul yang terdahulu menceritakan bakal lahir Nabi akhir zaman, iaitu untuk umat akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang Nabi Muhammad ni pula, Nabi akhir zaman untuk akhir zaman, ceritakan Nabi, ceritakan bilangan Rasul, ceritakan dari yang wajib diketahui, ceritakan pula yang ulul azmi, semua lengkap. Apa tanggungjawab mereka, di mana diutuskan, Masya Allah. Ini yang dikatakan kalau berkaitan dengan bab kenabian. Bab sam'iyat,
tajuk yang ketiga dalam bab ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Sam'iyat bermula daripada roh. Wa yas'alunaka 'anil roh. Qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan mereka itu berkata kepada engkau ya Muhammad berkaitan dengan roh. Katakanlah roh itu urusan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi ilmu kepada kamu melainkan sikit saja. Itu bermula yang sam'iyat. Begitu juga dengan alam barzahnya, begitu juga dengan hari kebangkitannya, begitu juga dengan tanda-tanda kiamat, tuan. Kalau umat-umat yang terdahulu, tajuk bab tanda kiamat ni tidak diceritakan sedetail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Contoh je yang kita pernah bawa suatu masa dahulu supaya tuan-tuan faham, ya. Dalam hadis Jibril, dalam hadis Jibril kita dah bincang banyak kali tajuk ni, supaya kita faham betul-betul di mana kedudukan kita belajar kitab yang dikatakan Al-Fitan fi Yaumil Qiyamah ataupun huru-hara hari kiamat ni. Dalam hadis Jibril, Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, apa dia? Mata taqumus sa'ah atau kama qala. Bilakah berlakunya? Mata ni makna bila? Taqumu berlaku terjadinya qiyamah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya bila, maksudnya mungkin harinya, mungkin tarikhnya, mungkin tahunnya, mungkin bulannya, secara tepat maknanya, bila. Nabi Muhammad menjawab dalam hadis Jibril tadi, apa dia? Yang kena tanya, yakni Nabi sendiri pun tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Maknanya dua-dua tak tahu. Tak ada yang siapa-siapa yang tahu. Ini kita ambil ke dua makhluk yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, status baginda tu Habibullah, kekasih Allah, dan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, tak tahu bila berlakunya kiamat. Ditanya soalan itu pada Nabi Muhammad, sedangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berada dalam majlis tersebut. Dua-dua kata tak tahu. Jadi Nabi Muhammad pun tak tahu, malaikat Jibril juga tak tahu. Bila tak tahu, apa malaikat Jibril tanya lagi? Ma hiya alamatuha. Ini penting, tuan-tuan. Syahid kita di sini. Kenapa kita perlu tahu tanda-tanda kiamat ini? Apa dia? Apakah dia tanda-tanda dia? Ini kita duduk belajar ni. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat lah. Dalam rukun iman diceritakan di antara ruknun min arkanil iman itu ialah apa? An tu'mina biyaumil qiyamah. Kita mesti yakin dan percaya pada hari kiamat, hari kebangkitan, kehidupan untuk kali yang kedua. Masalahnya tak ada siapa yang tahu bila berlakunya kiamat. Jadi kita diajarkan, kita, ini malaikat Jibril mengajar kepada kita, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak tahu bila berlakunya kiamat, kita hendaklah sentiasa peka dengan apa dia? Asyratul qiyamah. Tanda-tanda dia, tuan-tuan. Apa dia? Yang kita bincang juga sebelum ni. Sama ada tanda itu yang ditekan asyratul qiyamah as-sughra, yang kecil, ataupun asyratul qiyamah al-kubra. Ya, kita kena tahu, kita kena yakin, dan kita kena peka, dan bahkan kita kena bersedia menyiapkan diri kita sentiasa supaya iman dan amalan kita terpelihara. Bukan tunggu tengok bila nak berlaku tanda kecil yang ustaz ceritakan. Bukan itu maksudnya. Supaya kita sentiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan supaya kita sentiasa memelihara diri kita daripada terjebak ke dalam istilahnya kerosakan perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ni. Contoh yang paling senang, kalau kita bincang tanda-tanda kiamat yang besar, yang kita juga telah bincang sebelum ni, bermula daripada apa, tuan-tuan? Ada yang katakan munculnya Dajjal, ada yang katakan bermula dengan munculnya matahari daripada sebelah barat. Yang mana dulu datang, yang mana datang kemudian, itu tak penting. Yang penting ialah kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan Dajjal muncul dahulu, contoh apa yang berlaku, dia akan merosakkan akidah umat akhir zaman. Jadi, adakah kita telah bersedia? Kalau bukan kita, anak kita, generasi akan datang bersedia Islam mendindingkan diri mereka daripada musibah akhir zaman apabila munculnya Dajjal nanti. Walaupun kita tidak diwajibkan mengetahui yang dikatakan Dajjal itu begini, begitu, begini, begitu. Ada yang mengatakan dia bukan manusia, ada yang mengatakan dia mesin, ada yang mengatakan itu tak penting. Cuma kita wajib mengetahui akan muncul Dajjal dengan ciri-ciri yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan pada kita, yang dikatakan berambut kerinting dan yang seumpama dengannya. Wallahu alam. Ini yang wajib kita pelajari supaya iman umat akhir zaman tetap terpelihara, tidak rosak dan tidak istilahnya apa dia, tergelincir daripada akidah Islamiah yang sebenarnya. Itu kalau kita bincang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, sama ada wa imma yang kecilnya ataupun yang besarnya. Sentiasa menyiapkan diri kita dengan perkara-perkara tersebut. Habis 3 tajuk besar. Nak lebih detail boleh rujuk kepada para asatidzah yang mengajar berkaitan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Adapun bab fiqh ataupun bab syariah al-Islamiyah itu secara umum dia ada beberapa kategori. Yang pertama bab ibadat. Yang kedua selain daripada bab ibadat ialah bab munakahat. Selepas daripada munakahat, bab muamalat. Kemudian bab jinayat. Kemudian bab yang dikatakan al-faraid dan yang seumpama dengannya. Dan setiap satu tu ada pecahan-pecahannya yang tersendiri. Bab ibadat bermula daripada taharahnya, bab solatnya, bab puasanya, bab zakat dan yang seumpama dengannya. Begitu juga dengan bab munakahat, bab nikah kahwin. Bermula daripada apa tuan-tuan? Bermula daripada merisik, istilah orang Melayu, sampailah kepada hadanah kalau yang bercerai. Semua ni sempurna tuan-tuan. Zaman Nabi yang terdahulu, agama yang turun tak sempurna sebagaimana sekarang ni. Sekarang ni detail. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan pula, kalau berlakulah kata seorang suami itu mati, macam mana pecahan dia, apa dia pembagian hartanya, setengah, separuh, 1/4, 1/3, 1/6, 1/6. Itu semua ada kaedah dia. Zaman sebelum daripada Islam, tak sempat para rasul yang terdahulu nak ceritakan kaedah hukum hakam yang berkaitan dengan hablum minanas, hukuman manusia dengan manusia. Duk sibuk nak bawa manusia zaman tersebut agar kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi cerita bab syurga dengan ahlinya, bab neraka dengan ahlinya. Baru kata manusia akan dihidupkan, orang dah tak percaya. Apakah lagi nak cerita yang lebih daripada itu? Kesempurnaan agama itu tak selengkap sebagaimana yang dikatakan apa dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu. Ini yang kata sempurna tuan-tuan. Jadi kembali balik kepada kita, bila kita mempelajari dengan asyratul qiyamah, alamatul qiyamah, ayatul qiyamah ni, semoga kita kembali balik dengan agama Islam yang sebenarnya, dengan ilmu-ilmu yang kita berkaitan dengan ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, dan yang terakhirnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Zaman dahulu dah pasti tak kesampaian para rasul dan para nubuah, nabi-nabi yang terdahulu nak ceritakan kepada umat mereka perkara-perkara yang begitu detail satu persatu sebagaimana datangnya agama Islam ni. Masya-Allah, cantiknya agama Islam itu sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita cerita berkaitan dengan urusan ukhrawiyah dan juga duniawiyah. Baik, kalau kita tukar sikit je, bagaimana dengan sistem pendidikan? Bagaimana dengan sistem istilahnya yang berkaitan dengan perubatan,
yang mana yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang politik, pentadbiran, pengurusan, semua mudah katalah kehidupan manusia di dunia itu sendiri. Sudah pastilah agama-agama yang terdahulu juga tidak sempat untuk menghuraikan semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan, kerana tidak sempurnanya ilmu agama yang diturunkan kepada umat yang terdahulu sebagaimana agama Islam yang maha suci. Sebab itu kata para ulama, apabila berpindahnya Nabi Muhammad min Makkatul Mukarramah ilal Madinah al-Munawwarah, dengan tertegaknya daulah Islamiah yang pertama yang tidak pernah berlaku sebelum kedatangan Islam, tuan-tuan. Zaman dahulu kalau Nabi-Nabi berhijrah sekalipun atas maksud untuk meneruskan usaha dakwah daripada satu tempat ke tempat yang lain, bukannya untuk asas penubuhan daulah Islamiah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok pula kisah hijrah para rasul yang terdahulu, majoriti para rasul itu mereka juga ada hijrahnya, tapi hijrah mereka bukannya atas maksud untuk menyempurnakan agama zaman tersebut, sekadar untuk berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain untuk meneruskan usaha dakwah mereka ke tempat-tempat yang baru. Contohlah Bani Israel, mereka itu berpindah, berhijrah daripada mana? Daripada Al-Qahirah zaman tersebut, daripada Fir'aun, sampai bawa lari ke Ismailiyah, sampai bawa lari ke semenanjung Sinai, dan terdampar mereka di sana. Bukannya kerana tubuhkan daulah Islamiah, bahkan supaya mereka ni dapat diajarkan lagi perkara-perkara berkaitan dengan ketuhanan. Pun tak sempat lama, tuan-tuan. Bila Nabi Musa AS naik saja ke Tur Sina, kalau tuan-tuan pernah sampai ke Mesir, sekarang di Saint Catherine istilahnya, turunnya balik umat dia dah rosak balik akidah, udah nyembah balik lembu yang ditipu oleh As-Samiri itu, yang telah disihirkan oleh As-Samiri itu. Bila masa nak menegakkan, kalau istilahnya, daulah Islam zaman tersebut kepada Bani Israel, sehingga kan yang mereka baru saja selamat daripada istilahnya tentera-tentera Fir'aun ini, tiba-tiba kembali mereka menyembah berhala, wali'azubillah. Sebab itu agama yang terdahulu tidak sesempurna kedatangan agama Islam yang cukup cantik ni, yang sempurna segala-galanya, tuan-tuan, yang berkaitan dengan perubatannya, yang berkaitan dengan pendidikannya, yang berkaitan dengan pemakanannya, yang berkaitan dengan politiknya, yang berkaitan dengan ekonominya, yang berkaitan dengan sosialnya. Kalau itulah yang kita katakan urusan duniawiyah berkaitan dengan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, wallahu alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, kata para ulama, telah menjelaskan kepada kita umat Islam halaluhu wa haramuh, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan halalnya, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan haramnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara tanda-tanda kiamat juga nanti, ya tuan-tuan, apa dia? Turunnya Nabi Isa AS yang akan mematah-matahkan apa? Salib. Tak itu? Kita kalau tuan-tuan masih ingat lagi, di antara tanda-tanda kiamat itu nanti, Asyratu Qiyamat Al-Kubra nanti, bila turunnya Nabi Isa AS akan mematah-matahkan salib. Ini yang pertama. Maknanya agama Nasrani itu dah tak ada. Kesilapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, Son God, itu akan dihapuskan dengan turunnya Nabi Isa AS. Ini yang pertama, mematahkan salib-salib. Dan yang kedua, kata para ulama, mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan membunuh semua khinzir-khinzir yang ada di atas muka bumi ini. Maknanya apa? Tak ada lagi unsur-unsur haram dalam pemakanan orang-orang Islam ataupun umat akhir zaman. Semuanya jadi halal. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, saya pernah dapat satu istilahnya,
hantaran WhatsApp 2 tahun sudah ke tahun sudah, wallahu alam. Katanya mereka bagi yang membuat kajian berkaitan dengan khinzir ni, apabila seekor khinzir itu diproses, tak ada sesuatu pun juzuk daripada bahagian badan dia itu yang dibuang dan ditinggalkan, melainkan semua sekali digunakan. Mudah-mudah kata daripada hujung hidungnya sampai ke ekornya, daripada telinganya sampai ke kaki, semua sekali digunakan tuan, dalam kehidupan manusia yang ada sekarang ni. Apa yang dibuat kita pun tak tahu, sehingga kan dalam pemakanan ada, dalam segenap segi tuan bagi yang mengkaji perkara ini, sehingga kita risau, adakah peralatan yang kita pakai sekarang ni ada unsur-unsur khinzir atau tak ada. Kalau ada, patutlah doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Kita doa angkat tangan, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah peliharalah aku daripada maksiat, ya Allah. Sedangkan macam mana nak diterima doa je, pakaiannya haram. Bukan sebab haram kerana dia curi, tak. Ada unsur-unsur haram dalam pakaian dia, kita tak tahu. Bagi yang mengkaji, saya dah tak ingat, kalau ada lagi wallahualam saya pun tak ingat, daripada hujung hidung sampai ke ekor tuan, semua digunakan dalam peralatan yang ada dalam kehidupan moden sekarang tuan. Sampai darah khinzir pun digunakan pakai juga, wal-i'azubillah. Yang ni kita tak tahu tuan. Kalau tak silap saya 2-3 hari sudah, minggu sudah tak silap wallahualam, yang mana Jabatan Kastam Malaysia ya, dapat apa ni berapa ribu tan, saya tak ingat, apa ni lemak khinzir yang tidak direkodkan. Tak tahu nak buat apa. Ni semua teknik-teknik orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk merosakkan umat akhir zaman tuan-tuan, khususnya orang Islam. Kita tak tahu, ini juga yang kita perlu jaga. Di antara kaedah-kaedah orang-orang Yahudi dan Nasrani akhir zaman ni yang nak merosakkan hubungan kita orang Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita belajar perkara-perkara ni tuan-tuan, kita juga kena tahu tentang usaha iblis dan syaitan bersama kuncu-kuncunya untuk merosakkan orang-orang Islam daripada diterima amalan dan ibadat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, daripada hujung hidung dia sampai ekor semua digunakan. Sebab itu di antara tanda akhir zaman nanti, Nabi Isa akan turun dan membunuh semua khinzir-khinzir ini, wallahu alam. Dan sikit lagi insya-Allah, lakum halaluhu haram, menerangkan yang halal dan yang haram. Dan semua hukum hakam yang diperlukan manusia padanya, tak kira lah, asalkan ia hukum halal, haram, wajib, makruh dan yang seumpama diterangkan, sehingga tidak ada yang ditinggalkan, melainkan semua sekali diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua sumber yang cukup jelas. Yang pertama daripada yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ambil Quran saja tinggalkan hadis, atau ambil hadis tinggalkan Al-Quran, melainkan ambil Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana kita pula takkan faham Al-Quran, takkan faham Al-Hadis, melainkan para ulama pula tolong hurai untuk kita. Bukan makom kedudukan kita, baca-baca kita boleh faham dan kita boleh pandai. Tak, kita perlukan pula para ulama untuk menghuraikan dan menerangkannya kepada kita. Dan terakhir insya-Allah, fasara kullu syai' wadihan, dan jadilah semua perkara kehidupan manusia ni yang berkaitan dengan dunianya, yang berkaitan dengan akhiratnya, berkaitan dengan tanda-tanda kiamatnya, bahkan semuanya jelas, tak ada lagi keraguan padanya. Dan juga tiada lagi kepayahan kepada kita umat akhir zaman untuk memahami, menjalani kehidupan sebagai muslim mukmin yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang menuju kepada tanda-tanda kiamat, sama ada ianya sughra, sama ada ianya kubra, ataupun pertengahan di antara kedua-duanya. Bahkan hukum hakam agama Islam tu kamilan ghair mangkus, tak ada yang kurang, semuanya
telah pun dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ayat ni, wa raditu lakum Islam dina. Ini cukup jelas, agama yang diredai oleh Allah ialah agama Islam. Jangan ambil agama-agama lain. Tajuk ni sebenarnya besar tuan-tuan, berkaitan dengan bagaimana orang-orang kafir cuba menipu pula umat akhir zaman ni. Semua agama adalah sama, semuanya membawa kepada Tuhan, sedangkan Tuhan yang mereka dakwa itu Tuhan, bukannya Tuhan. Apatah lagi wal'iyazubillah apabila mereka membawa kepada penyembahan kepada berhala-berhala dan patung-patung. Hatta walaupun adanya agama lain yang membawa kepada Tuhan yang satu, kena tengok balik tuan-tuan, satu Tuhan yang dimaksudkan itu Tuhan yang mana mereka maksudkan? Adakah Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan ataupun sembahan-sembahan yang lain? Juga kena ambil kira juga. Yang ada pula umat akhir zaman ni wal'iyazubillah, individu-individu akhir zaman mengaku menjadi nabi akhir zaman untuk umat akhir zaman. Ini juga perlu ambil kira. Banyak tajuk-tajuk ni yang mungkin boleh dimuzakarahkan pada sesi kuliah lain. Semoga dengan sikit perkongsian ini kita dapat ilmu dan manfaat untuk teruskan pengajian kita berkaitan dengan asyratul qiyamah, tanda-tanda kiamat, yang saya kira kita akan bermula dengan kehancuran dan kemusnahan alam pada sesi kuliah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, yang baik dan benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Ambil sesi 2 kuliah untuk kita peringatkan balik sempurnanya agama Islam itu, menerangkan daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, untuk kita sentiasa berwaspada. Tambahan pula kita adalah umat akhir zaman. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'in la yustajabu lah. Allahumma shrah bil Qur'an alladhi sudurana wa yassir bi umurina wa 'azzib bi ujurina wa hassin bi akhlaqina wa nawwir bihi qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.